Terima kasih Tuan Yang Dipertua memberi peluang saya ucap atas usul menjunjung kasih Tita Sri Baginda Agong. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin menyatakan bahawa saya amatlah bangga kerana diamanahkan oleh rakyat Sandakan sebagai wakil mereka di Dewan Yang Mulia ini. Sebelum ini saya ingin memperkenalkan sedikit Sandakan, jadi tentang seramai yang berhormat sini belum kenal lagi Sandakan. Sandakan merupakan bandar yang ketua dibesar di Sabah pada tahun 1960 ke 70-an. Sandakan begitu maju, mungkin lebih maju daripada Kota Kinabalu dan juga lebih maju dari banyak bandar di Semenanjung. Sandakan juga dikilah sebagai Little Hong Kong oleh kerana keistimewaan dan kemajuannya. Maknanya akibat daripada pemimpin dan pentadbiran yang lemah dan tidak cekap, Sandakan hari ini sudah menjadi Little Philippines. Ini kerana Kerajaan Barisan Nasional bukan saja tidak menghalang pendatang bandar dan tambah izin daripada memasuki Sabah, malahnya mengalahkan mereka datang ke Sabah dengan menawar kad pengenalan kepada mereka dengan rendah. Di perangan 19, Tita Baginda Yang Dipertua Agong ada menyentuh tentu masalah kemiskinan rakyat di seluruh negara. Sebenarnya kata kemiskinan di Sabah adalah jauh lebih tinggi daripada negeri-negeri di Semenanjung dan di seluruh negara. Mengikut statistik kerajaan, kata kemiskinan di Sabah pada tahun 2012 adalah 8.1%, paling tinggi di Malaysia dan jauh lebih tinggi daripada kata seluruhan Malaysia ialah 1.7%. Tetapi Kerajaan Barisan Nasional nampaknya tidak berani sebut tentang masalah ini. Di Sabah, bukan sahaja pendapatan perata sangat rendah, tetapi pengkahihan pendapatan juga sangat tidak seimbang. Kini koefisien yang membayangkan ketidaksamaan pendapatan atau kekayaan dalam negeri bagi Sabah adalah paling tinggi dan di seluruh negara. Ini menunjukkan jurang kebezaan pendapatan atau kekayaan yang sangat ketara di antara orang kaya dan orang miskin di Sabah. Jadi, Tuan Yang Dipertua, Sabah bukan sahaja ada perata pendapatan yang paling rendah, jurang perbezaan pendapatan yang sangat ketara, kata kemiskinan yang paling tinggi, tetapi lebih malangnya lagi, harga barang di Sabah juga lebih mahal dibandingkan dengan Semenanjung. Namun pada 27 Jun di Dewan Yang Mulia ini, jawapan oleh Menteri Kewangan Ketua, beliau langsung tidak menyatakan sama ada GST yang sedang ditimbangkan oleh kerajaan akan bertunda atau dikecualikan di Sabah, memandangkan Sabah mengalami kata kemiskinan yang paling tinggi di seluruh negara. Kalau GST menaksarakan di serantau seluruh Malaysia, keadaan di Sabah adalah seperti sudah jatuh balik ditimpa tangga. Sudahlah pendapatan rendah, banyak orang miskin, harga barang tinggi, malah rakyat Sabah mungkin terpaksa menangguh GST yang lebih tinggi. Oleh itu, saya dengan ini minta supaya kerajaan persekutuan memberi jaminan bahawa GST tidak akan dilaksanakan di Sabah sehingga harga barang dan pendapatan
purata rakyat di Sabah mencapai tahap yang sama dengan Semenanjung. Walaupun selama ini Sandakan mempunyai banyak sumber dan potensi ekonomi, tetapi 51 tahun selepas penumpuhan Persekutuan Malaysia, Sabah masih jauh ketinggalan dari segi pembangunan ekonomi dan sosial. Contohnya, tanah-tanah kami banyak ditanam kelapa sawit, tetapi keindustrian kelapa sawit downstream di Sabah baru saja ditimbang. Selain daripada itu, Sabah juga kaya dengan sumber petroleum, tetapi perindustrian petroleum downstream juga baru saja dicadangkan. Ini pun oleh sebab Pakatan Rakyat sentiasa membangkit isu-isu ini, dan akibatnya Kerajaan Barisan Nasional terpaksa mengikut perhimpunan permintaan rakyat. Namun demikian, perkembangan tersebut adalah lewat oleh sebab kelewatan Kerajaan Barisan Nasional mampu perhatian ke atas industri ini, ekonomi Sabah sudah menjadi semakin merosot dan menuntuk. Malaysia sudah merdeka selama 50 tahun. Tetapi selama ini Kerajaan PN, Barisan Nasional, tidak memberi perhatian yang serius terhadap kehidupan rakyat Sabah. Kerajaan Barisan Nasional memang menganggap Sabah sebagai simpanan tetap atau fixed deposit mereka. Inilah kesan-kesan buruk di bawah pentadbiran Barisan Nasional selama ini. Selama 50 tahun, kerajaan masih tidak mampu membangunkan infrastruktur asas di Sabah, khususnya di Sandakan, dan telah gagah mempertahankan kesusian hak rakyat Sandakan dan rakyat Sabah secara am. Akibatnya sangat susah bagi Sandakan untuk menarik pelaporan untuk membangunkan ekonomi Sandakan, sama ada pelaporan asing atau tempatan. Saya hanya sebut 3 masalah besar yang sedang dihadapi rakyat Sandakan, iaitu pangkalan elektrik, jalan rakyat, dan pentatang-pentatang tanpa izin. Tuan Yang Di-Pertua, pangkalan elektrik di Sabah dimonopoli oleh Sabah Electricity Sdn Bhd, anak syarikat Tenaga Nasional Berhad. Tetapi oleh kerana pangkalan elektrik yang selalu terganggu, khususnya di pantai timur dan di Sandakan, SCSP sudah jadi Sabah Everyday Show Blackout. Hampir setiap hari selama 20 tahun, pangkalan elektrik di pantai timur Sabah terganggu. Rakyat Sandakan hairan mengapa elektrik simpanan di Semenanjung ataupun excess capacity adalah lebih 40%, tetapi di Sabah excess capacity adalah hampir kosong. Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan I sendiri pun mengakui bahawa gangguan pangkalan elektrik di Sabah adalah disebabkan oleh reverse margin yang tipis. Saya hairan mengapa reserve margin di Sabah boleh jadi begitu rendah, sedangkan Sabah kaya dengan sumber-sumber tenaga seperti petroleum dan gas semula jadi yang boleh digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Kalaulah Kerajaan Barisan Nasional ada membuat rancangan yang sempurna sejak awal lagi. Ya Mat, boleh golong ya Mat. Tenaga, kasih sikit masalah Tuan Yang Ketua. Orang yang baru. Semua baru. Ya. Penampang baru. Nibong tebal baru. Tenaga elektrik adalah keperluan asas bagi semua rakyat dan juga aktiviti ekonomi dan perdagangan. Langkah-langkah yang kononnya diambil oleh kementerian yang disebut oleh Menteri dalam jawapan beliau kepada secara saya langsung tidak efektif. Langkah-langkah tersebut bukannya kapal yang baru. Mereka telah pun dijanji oleh bekas menteri sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi gangguan-gangguan pangkalan elektrik masih begitu terus
disantakan dan ayat santakan masih sangrah. Jadi tuan-tuan, jadi yang dibentuk-atur, saya di sini satu lagi saya mau sebut jalan raya. Selain daripada pengkaran elektrik, sistem jalan raya yang lengkap, yang cekap juga sangat penting untuk pembangunan ekonomi sesatu taraf. Tetapi sampai sekarang pun tidak dapat sebarang lalu lebuh raya ataupun highway untuk menghubungkan bandar-bandar besar di Sabah. Jalan-jalan yang sedia ada pun sangat buruk dan tidak sesuai untuk dipakai. Saya menjemput Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Kerajaan untuk datang melawatkan dan melihat keadaan jalan raya kami. Janganlah naik kapal terbang, cuba mengikut. Kita akan menginyirin Yang Amat Berhormat dan Yang Berhormat Menteri Kerajaan, Menteri Kerja Rakyat, minta maaf, cubalah naik kereta dari Kota Kinabalu ke Sandakan dan Taau, dan janganlah hanya mengikut jalan protokol saja. Jadi itu tidak melampak. Itu keadaan itu jalan raya begitu buruk. Satu contoh yang saya ini mau memberitahu ialah kerajaan ini tidak ambil berat projek-projek menarik taraf kerajaan. Jadi jalan raya disandakan. Contohnya projek menarik jalan Labuk dari 48 ke 16. Tarikh siap kerajaan yang asal adalah pada April 2012, tetapi sekarang ditunda pula ke April 2015. Pastikan tarikh ini tidak akan ditunda lagi. Satu lagi contoh yang projek perbelaan. Sikit lagi. Jalan raya di Paran, bypass Batu 16 ke 30, di bawah rancangan ke 10 ini, kita tidak tahu. Tender akan dikeluar pada ini September. Kita harap ini satu jalan raya yang sudah kita santakan, rakyat yang sudah tunggu di lama-lamanya, mari dirancang dengan cekap dan cepat, dan dimastikan muli dirancang yang dalam yang tempoh yang dimastikan. Ada lagi satu. Yang Amat, cukuplah Yang Amat. Ya. Okey, terima jadi kasih di Yang sini, Amat, cukuplah ya. okey, tolong yang saya di sini, dengan ini saya menyusulkan supaya kerajaan bersekutuan ingat bahawa Sabah di bawah perjanjian Malaysia 1963 sebenarnya merupakan satu rakan kongsi yang setaraf ataupun equal partner dengan Malaysia dan Sarawak, dan bukan semata-mata sebagai salah satu daripada 3 peras negeri di Malaysia. Jadi harap di sini Barisan Nasional yang mestilah memberi lebih perhatian dan menjaga Sabah dengan serius. Jadi tepat masa ini saya banyak lagi mau bentang, tidak boleh. Lain kali jadi boleh. Jadi sekian dia lain kali lah abang boleh buat.